This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ke? Selamat pagi lagi sekali. Okay, sebelum kita start kelas, saya ada beberapa perkara nak kena bagi tahu. Sekejap ya. Okay, nampak tak ni? Okay, so ini adalah awak punya GC, right? Ini untuk kelas DHT 22. Okay, so bila saya buka dekat people, okay, ada 27 orang sahaja. Sepatutnya DHT 22, 31. Okay, jadi berapa orang lagi yang tak masuk? 4 orang. 4 orang lagi tak masuk. Okay, so saya tak semak lagi siapa yang tak masuk tu. Jadi untuk yang ada dekat depan ni sekarang, kalau belum masuk sila masuklah. Right, okay, ini dia punya class code kita. Rasanya saya dah bagi dalam group. Okay, boleh semak balik dekat group. Okay, kalau ada masalah untuk masuk sila bagi tahu. Okay, kemudian kelas di FT02. Okay, dekat sini kita tengok ini lagilah 16 orang saja yang masuk. Okay, maksudnya ramai lagi lah yang tak masuk. 16/30. Ramai lagi yang tak masuk. 14 orang. Okay, jadi silalah bergerak ya untuk buat apa yang patut awak buat. Okay, sebab kita akan start dengan assignment. So bila assignment kita akan buat official dalam GC. So ini kelas code ni untuk sesiapa yang tak jumpa ke apa ke, sila screenshot sekarang. Okay, tolong masuk kalau tidak saya tak boleh marking awak punya assignment ke apa ke. Lagi parah. Okey, berikutnya adalah Google Jamboard yang dah dihantar oleh kawan-kawan awak. Kita tengok sekejap jawapannya. Okey, saya dah tanda Google Jamboard yang jawab soalan dekat sini. So ini daripada Mumtazah. Okey. Betul, cuma ada sedikit saja teguran iaitu dekat bahagian sini. Sini je lah. Okay, pada bahagian ini Mumtazah lupa untuk letakkan titik-titik. So nanti kena letak titik-titik ya. Mumtazah ada ke dekat sini? Ada, madam. Okay, alright. So seterusnya soalan daripada Ainul Mardia. So ini semua betul, dia letak arrow semua. Okay, selesai, very good. Sama juga untuk Maizatul. Okay, semua pun betul, tak ada masalah. Ini daripada Hana Humaira pun semua betul, very good. Ini daripada Madeline, okay, semua betul, very good. Cuma nanti hari ni kita akan belajar Lewis structure, okay. So kalau kita tengok yang Madeline buat dan yang akan datang yang belakang-belakang rakan-rakan yang lain pun ada yang letak bracket kan. So ni dia ada bracket kan, nampak tak, dia ada bracket dekat sini. Ada yang ada bracket, ada yang tak ada bracket. So macam mana kita nak tahu sama ada perlu bracket ataupun tak perlu bracket? Okay, caranya adalah secara umumnya yang ada charge. Yang ada charge kena letak bracket kiri dan kanan. Yang ini hujungnya tak ada charge, so tak perlu bracket. Okay, dan bila kita buat jawapan, kalau dia kata show dative bond, okay, ini semua betul, cumanya kalau dia kata show and label. Kalau dia minta perkataan label. Sekejap, saya dah pusing. Kalau diminta label, awak kena label ya. Ini sebab latihan biasa, so saya tak minta label, tak apalah. Kalau nak label, awak kena tarikkan daripada situ, labelkan dative. Okay. Okay, so this is Madeline, very good. Next is daripada Tanushree. So Tanushree pun semua betul. Dan yang ini bracket ni tak ada, tak apa lagi lah sebab saya pun tak ajar lagi. Ini just note saya. Okay. Putri pun betul, very good. Zauqan pun betul, semua betul. Bracket tu tak apa. Kemudian Umairah pun sama, cuma tak ada bracket tapi semua betul.
Hana Amrina ada sikit problem di mana dia tak letak arrow. Ini arrow merah ni saya yang letakkan. Bila kita nak tunjuk formation of ionic bond, kena ada arrow nah daripada Na kepada O, Na kepada O. Arrow ni lah yang awak tak ada. Okay, so nanti saya akan send jawapan ni ke dalam website saya, so awak boleh tengok kat sana Right. Okay, so ada apa nak tanya untuk latihan ini? Tak ada. Okay, kalau tak ada, berikutnya adalah berkenaan dengan kelas COC. Awak dah sedia maklum, kita ada beberapa program untuk kecemerlangan pelajar. Yang pertama adalah program PAL. Okey, ada beberapa orang yang jadi PAL dalam ni kan. So yang PAL tu awak boleh tengok senarai nama masing-masing di mana kedudukan awak, sama ada awak adalah PAL atau awak anak buah kepada PAL. Okey, so awak masuk dalam grup ataupun link join yang telah disertakan. So biasanya PAL akan buat, kalau ikut tu soalan yang dia kena buat adalah camp buddy. Okey, soalan camp buddy tu dah ada dalam website. Okey, dan mungkin juga satu latihan lain lah, itu yang akan dikongsikan oleh PAL. Kemudian ada satu lagi kelas, PAL ni kalau PAL, yang satu lagi tu PAL handle. Kelas yang saya handle adalah kita namakan kelas COC. Apa ni? Okey, kelas COC, so ini adalah senarai pelajar yang terlibat COC dengan saya. COC ni adalah kelas dengan saya. Okey, bila kita akan buat hari Rabu, minggu ni maybe tak sempat, so saya akan start 15 Ogos. Setiap Rabu pukul 8 ke pukul 10 lah jangka masa dia. Sama waktu dengan PAL. PAL pun buat pukul 8 hari Rabu juga kan? Siapa PAL dekat sini? Dia sepatutnya hari Rabu madam, tapi ikut free bila. Tapi minggu wajib buat. Minggu ni start dah ya? Dah start dah madam. Lepas tu hari Rabu tu adalah wajib ataupun awak diberi pilihan untuk handle ikut kesesuaian masa? Diberi pilihan, tapi kalau sebelumnya hari Rabu kalau tak silap. Okay. So maksudnya sekiranya Rabu tu awak tak free, awak boleh buat hari-hari lain lah kan, ikut pada kesesuaian lah kan? Ya, madam. Right. So itu yang terlibat dengan PAL. Untuk yang terlibat dengan saya, kita ada slot untuk kimia hari Rabu malam. Okay, pun samalah, sekiranya Rabu malam tu kita ada problem ke apa-apa, kita akan bawa kepada hari lain. Okay, so yang terlibat senarai COC ni sudah ada 13 nama dekat sini. Okay, so yang COC ni saya ambil berdasarkan daripada UPS yang baru-baru ni dan juga kuis lah, kuis 1, kuis 2 kan. So tapi senarai ni dia bukan ahlinya kekal untuk COC saya tak kekalkan. Maksudnya kalau kata awak ada improvement next quiz, so saya akan remove awak. Okay, sekiranya awak masih lagi bermasalah, so awak akan kekal kelas COC dengan saya. So maybe ada orang yang akan ada keluar masuk, depend kepada saya punya quiz lah. Okay, awak tak perform, awak akan masuk macam tu lah. So untuk grup yang pertama ni, okay, so kita akan start minggu depan, hari Rabu, cadangan tarikhnya. Okay, so bahan yang awak perlukan adalah, okay, untuk 13 orang ni ya, yang diperlukan adalah ini, ChemCare ni. ChemCare module. So dalam ni dia ada semua chapter lah. Okay, so maksudnya untuk COC dia ada dua benda lah, satu Chem Buddy, satu ChemCare. COC tu satu Chem Buddy, satu ChemCare. Chem Buddy tu awak banyak buat sendiri kan, ChemCare ni saya akan guide lah. Okay, so dia adalah soalan-soalan dekat sini. Pelaksanaan tengok keadaan sama ada kita perlu meet ataupun kita buat dalam Telegram saja. Nanti saya akan buat grup lah asing untuk 13 orang pelajar ni. Okay, ada apa-apa pertanyaan untuk ChemCare bagi 13 orang tadi ataupun siapa-siapa nak tanya? Tak ada? Madam, saya tengok dekat senarai madam tadi tu, ada dua nama sama. Ya ke? Kat mana nama? Muhammad Zikri Firdaus bin Abdul Qadir, nombor 3 dengan nombor 10. Okay, nanti saya delete.
Okay, Zikri ni naik 2 kali. Okay, so ini 10 lah. So jadi 12 sajalah orangnya. Madam, Ya, nama saya ada ulang 2 kali. kenapa ulang ni? Sekejap. Nama siapa? Memang Alisa. wanted ni. Mana? Alisa? Oh, Alisa pun ulang 2 kali. Okay, so saya delete Alisa yang bawah. Okay, so semuanya 13, 11 je lah. Awak pun saya ulang juga. Siapa nama? Basira. Lah. Okay. Saya delete lagi sekali. Ya. Ya? Siapa tu? Siapa tu? Okay, Basira saya dah delete dah. Lagi? Ada lagi tak makluman? So jadi 10 orang lah. Nah? Okay, 10 orang ni ada dalam grup ni sekarang kan? Okay, nanti kita buat grup asing lah. Kita bincangkan macam mana pelaksanaan kita nak buat. Okay, so attendance ni saya akan ambil lah setiap kali kelas tu. Dia bagi masa 8 sampai 10. So nanti kita bincang lah nak start pukul berapa. Okay, nanti kita bawa ke grup lain. Right. Okay, itu COC ya. Okay. Ini bukunya, nanti awak tengoklah. Benda ni saya attach dalam website saya. So website saya ni pun saya dah upgrade sikit lah. Okay, awak pergi ke learning materials. Okay, ini website cover depan dia. Learning materials pergi dekat SK015. Sebab saya nak combine untuk next sem sekali. Pada bahagian COC kelas dekat sini. Nah, untuk yang COC ni ambil ke COC. So adalah dia punya camp care dengan senarai COC. Okey, sekiranya ada orang lain yang tidak terlibat dengan COC tapi awak nak buat juga latihan tu, silakan, tak ada masalah. Tidak adalah macam larangan untuk mengambil soalan tu untuk buat, tidak ada. So kalau nak ambil soalan dalam tu, nak buat boleh. Lepas tu PM saya lah untuk jawapan-jawapannya. Okey, right. So berkenaan dengan itu okey ya? Ada tak orang yang tak ada grup langsung? Maksudnya dia tak jadi apa-apa, camp PAL pun tak dapat, COC pun tak dapat. Ada tak? Ada. Ada? Ada. Saya Okey. Kalau tak ada nak pergi mana? Okey, kalau tak ada apa-apa yang tak ada terlibat tu nanti saya kena ambil nama awak lah sebab grup PAL pun saya tak tahu berapa orang. Nanti saya ambil nama awak ya, awak senaraikan list untuk kita buat apa-apa. Kalau awak tak ada apa-apa rugi pula kan. Okay, nantilah saya tengok balik. Okay, so seterusnya, itu saja untuk bahagian COC. Okay, seterusnya kita pergi kepada kerja buat kita lah. Okay. Ashraf dah ada ke kat sini? Lupa nak tanya. Ashraf dah ada ke? Ashraf Rahim. Ashraf tak sihat madam. Tak masuk lagi ya? Tak masuk lagi. Okey. Ashraf dia hari tu dia kena ni kan, COVID kan. Tak apalah, kita doakan dia bagi sihat. Doakanlah ya sama-sama sahabat awak. Dia dah okey sikit kot kan? Atira? Tak tahu lah, hari tu dia masuklah kelas lah. Lepas tu tiba dia cakap dia tak sihat balik. Ya. Habis kuarantin 14 hari kan, kita tengok lah lepas 14 hari, so hopefully dia dah okey lah. Sementara tu disebabkan Ashraf tak ada, saya nak minta tolong Atira boleh? Boleh. Atira tolong replace Ashraf untuk jadi ketua, ke dah ada penolongnya? Tak tahu pula kata ada penolong. Tak tahu kan, kalau memang tak ada pun. So Atira tolong cover sana. Okey, tugas awak untuk awak check attendance dalam senarai kehadiran tu. Check siapa yang tak datang, maklumkan dekat saya. Okey. Dan saya akan double check. Bila saya meet dengan awak ni, saya ada meet attendance. So saya akan double check balik dalam meet attendance. Okey. Alright, so kita teruskan Okey, thank you Tira. Nak pergi mana tadi? Okey, nak pergi tutorial. Okey, kita dah masuk chapter 4.1, dah masuk beberapa perkara. So hari ini
7 hari bulan. Okay, 7 hari bulan kita akan sambung daripada sini. Draw Lewis structure of covalent species sampailah tengoklah maybe sampai G ataupun H, takat mana kita boleh pergi. Right, so saya sambung, kita pergi kepada slide yang sepatutnya lah. Okay, so LO kita, learning outcome kita, draw Lewis structure. Yang semalam Lewis dot tau, Lewis dot tu dia lebih kepada simple molekul ataupun atom, elemen saja. Sekarang kita nak structure molekul yang lebih besar di mana dia ada center atom. Lewis structure adalah covalent Lewis structure untuk covalent bond sahaja with single, double and triple. Okay, untuk kita buat Lewis structure, okay, dia ada tips lah, dia ada tips. Okay, tips tu adalah dia punya step ni lah, dia ada step 1, 2, 3, 4. Ini adalah step in order kita nak dapat correct Lewis structure. Okay, dia bukanlah yang setiap satu step ni ada markah. Tidak, step ni tak ada markah. Dia akan ambil final answer saja yang dah betul tu sebagai markah. Okay, so please follow the step. Okay, sebab ada orang yang dia tak nak follow step. So bila dia tak nak follow step, dia skip beberapa step, dia akan dapat structure yang salah. Okay, so kita tengok. Step 1, count total number of valence electron. Okay, untuk atom, untuk yang ion, okay, kalau bentuk ion, negatif ion kita akan tambah, add electron for each negative charge. Okay, kalau kita ada 2 negatif, tambah elektron. Tolak elektron kalau kita ada positive charge. Okay, highlightkan dulu. Kira number valence, kemudian tambah dan tolak elektron bergantung kepada jenis ion. Okay, step kedua, draw skeletal structure showing that what atoms are bonded to each other. Put more electropositive atom at center. Lebih elektropositif center, more electronegative terminal. Terminal maksudnya di tepi-tepi. Okay. Hidrogen hanya boleh buat satu bond, jadi dia sentiasa terminal. Okay. Hidrogen dia adalah duplet. Duplet dia tak akan jadi center. Sebab center dia akan cenderung untuk jadi octet. 8 ataupun lebih daripada 8. Okay. Next, draw single bond between center and terminal. Next, each drawing line or bond means that 2 electron has used. Then, subtract the number of electron used from total valence electron in step 1. Step ketiga, use valence electron in step 2 to complete the octet or duplet for terminal atom. Completekan octet untuk terminal dahulu. Okay. Dia ada banyak kali ni, lepas dah kira balance tu guna untuk terminal. Kalau ada balance lagi, remaining valence electron if any, kalau ada lagi, used to complete the octet of the center atom. Kalau ada, kalau tak ada remaining, stop sampai situ. Okay. Electron not involved in bonding shown as a lone pairs. Elektron yang tidak terlibat dengan bond, dia akan jadi lone pair. Titik-titik sahaja. If central atom does not have an octet, make a multiple bond by changing a lone pair from one to the surrounding atoms into a bonding pair to the center atom. Okay. Kalau center atom ni dia cenderung untuk mencapai octet 8, tapi sekiranya dia tidak berjaya dioktetkan, kita akan consider multiple bond. Multiple bond ni maksudnya sama ada kita nak buat double ataupun triple bond. Okay. Walau bagaimanapun tidak semua atom akan undergo octet. Dia ada kategori-kategori octet pula. Nanti kita belajar lepas ini. Okay, so these are the steps yang kita minta student follow. Kalau tak follow, dia akan ada kecenderungan untuk dapat hujung jawapan yang salah. Okay, so kita tengok contoh.
Okay, contoh katakan saya nak guna CCl4. Okay, soalan dia, draw Lewis structure. Tulis sini. Draw Lewis structure for CCl4. Okay, step 1 tadi, kira jumlah valence elektron bagi setiap atom. Okay, so kita tengok karbon kita ada, karbon kan C je, sorry. Okay, karbon kita ada berapa? Satu kali valence dia 4. Macam tu. Okay, lepas tu kita ada klorin. Klorin kan? Klorin ada berapa? 4. 4 kali berapa valence? 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Okay, ada charge tak? CCl4 dia tak ada charge positif ataupun charge negatif, so dia tak perlu tolak atau tambah elektron. Okay, totalkan berapa? 32. Okay, dapat sampai situ? Okay, kemudian habislah step pertama. Count total number of valence electron. Okay, dia tak ada charge. Step kedua, draw skeletal structure. Okay, kita ada skeletal, kita ada 1 karbon dan 4 klorin. Antara karbon dengan klorin, siapa lebih elektropositif? Siapa? Bagi nama sekejap. Afiq Naufal, siapa lebih elektropositif? Afiq Naufal? Ya. Antara karbon dengan klorin, siapa lebih elektropositif? Masing-masing boleh tengok periodic table sebab chapter ni kita nak kena tengok kedudukan dalam periodic table dan juga valence elektron. Tapi ingat dalam exam tak boleh mak masuk. Okey, Afiq. Siapa lebih elektropositif? Pergerakan daripada periodic table kiri ke kanan lebih elektronegatif kan? Karbon duduk mana? Jumpa karbon dulu ke jumpa klorin dulu? Karbon dulu kan? Okey, karbon dulu, jadi karbon lah lebih elektropositif. So karbon kita duduk tengah. Karbon duduk tengah. Klorin ada 4 letak terminal. 1, 2, 3, 4. Terminal tu letak mengelilingi karbon. Okay, so ini yang kedua. Put more electropositive atom at center, karbon tadi. More electronegative, klorin tadi, terminal dan letak mengelilingi dia. Okay, next. Draw single bond between center and terminal. Okay, so kita draw. 1, 2, 3, 4. So kita nampak 4 bond dah. Okay, so each line yang kita draw, each drawing line means that 2 electron has used. Subtract the electron used from total valence. Okay. Setiap yang kita guna ni, setiap garisan ni dia ada 2 elektron. So 2, 4, 6, 8. Kita dah guna 8. 32 tolak 8 sama dengan apa? 24. Kita ada balance 24 lagi. Kena tolak. Okay, so lepas tu apa lagi? Use the balance electron hasil tolak tadi to complete the octet. Okay, octet of terminal. Okay, patah balik. Sekarang ni kita dah balance kita 24. Okay, kita ada terminal kita klorin. 24 tadi kita agihkan kepada klorin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So klorin cukup dah octet kan? Klorin dah 2, 4, 6, 8. Cukup octet dia. Sekejap saya tanda kat sini. Bila kita letak 6 elektron kat luar, 2, 4, 6, 8. Klorin octet. Okay, sudah guna 6. Letak lagi 6, 12, 18, 24. 24 tolak 24 tinggal kosong. Okay, kenapa tolak? Because, sekejap saya padam yang ni dulu. Okay,
24 balance tadi kita dah agihkan kepada setiap klorin in order to complete all the octets for chlorine. So bila kita tolak 24 tinggal kosong. Jadi Lewis structure bagi klorin, bagi CCl4 adalah ini jawapannya. Kita check. Okay. Cara kita check adalah kita tengok carbon octet tak? Carbon octet tak? Carbon octet dia ada 2, 4, 6, 8 elektron mengelilingi dia. Klorin ni octet tak? 2, 4, 6, 8. 8, 8. So cukup lah. Jadi inilah struktur bagi CCl4. Okay, dapat? Ada apa nak tanya? Boleh terima setakat ini? Boleh. Okay. Right. Okay, kalau awak tak faham, kena tanya siap-siap tau. Because chapter 4 ni dia carry. Dia carry tu maksud saya 4.1 memberi kesan kepada 4.2, 4.2 memberi kesan kepada 4.3. So kalau awak ada problem pada 4.1, chapter 4 awak sukar untuk kuasai. Okay, tak apa, kita akan buat practice banyak nanti. Okay, next is ammonia. Yang saya hold hari tu kan, ammonia. Okay, ammonia hari tu awak hafal. Sekarang kita nak tengok yang sebenar, macam mana kita nak buat. Lagi sekali, nitrogen ada berapa di atas? 1. 1 kali valence elektron untuk nitrogen. Nitrogen group 15. So 5 sama dengan 5. Hydrogen ada 3 di atas, 3 dan dia group 1. 3 kali 1, 3. Dia tak ada charge jadi jumlahnya 8. Okay. Ingat, hidrogen tidak akan jadi center, maka yang lebih elektropositif adalah N. Hidrogen mengelilingi dia. Taklah mengelilingi. Tak kisahlah atas bawah pun. Okay. So ada 8 elektron dah letak center, buat garisan antara center dan terminal. 2, 4, 6. So setiap satu line ada 2 elektron, maksudnya awak dah guna 6. Tinggal lagi 2. Tinggal lagi 2, sepatutnya kita octetkan terminal dahulu. Okay, boleh tak letak di sini? Soalannya tak, jawapannya tak boleh because hidrogen tak akan buat lebih daripada duplet. Dia hanya boleh buat 2. Tadi kita boleh pergi kat klorin sebab klorin boleh buat octet kan? Jadi dia tak terima. So bila tak terima, balance yang ada itu kita masukkan pada center atom. 1, 2. Sebab tu nitrogen Lewis structure dia seperti itu. Okay. C. Kita cuba PCl. Tak nak PCl. Bagi yang senang-senang dulu. Bagi apa ya senang lagi? Belakang ni ada apa? Okay, kita bagi yang ada charge lah. AlCl 4 minus. Yang awak buat dalam latihan. AlCl 4 minus. Dia ada charge. Okay, macam mana nak buat? Al sama dengan 1 kali 3, 3. Klorin sama dengan 4 kali 7, 28. Total lah. Okay, kira total dulu. 28 tambah 3, 8, 9, 11, 31. Okay, sekarang ini dia ada charge. Dia ada charge negatif 1. So kalau dia ada charge negatif bermaksud dia lebih elektron. So kena tambah sebab dia lebih elektron. Negatif maksudnya lebih. Okay, so total dia akan jadi 32. Okay, 32. Therefore kita buatlah Al duduk tengah. Klorin mengelilingi. 1, 2, 3, 4. Okay, so tolak dengan 2, 4, 6, 8. Tolak 8 sama dengan 32 tolak 8, 24. Okay, 24 balance ni letak pada terminal. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24. Cukup lah, settle. Okay, so yang ini kalau awak buat sebelum ni, awak tunjuk dative bond kan? Sebab itu memang soalan tu show dia dative bond. Sekarang ni soalan ni minta draw Lewis saja, dia tak highlightkan dative bond, so tak payah highlightkan, macam ni saja. Okay,
Kemudian disebabkan dia ada charge di sini, dia ada charge, okey. Molekul yang ada charge kita kena bracketkan. Plus. Plus pula, negatif. Bracketkan dan letak negatif. Kalau molekul yang normal, yang biasa macam amonia dengan CCl4 ni dia tak ada charge, so tak perlu letak charge. Tak perlu letak bracket. Okey, boleh ke tu? Setakat ni boleh madam. Setakat ni okey lagi nak. Okey, kita cuba yang bercharge positif pula. Charge positif, okay, saya cari structure. Charge positif, apa ya yang mencabar sikit. Nak cari yang mudah-mudah. Okay, kita ambil H3O+. Okay, kita buat sama-sama. Hidrogen 1 kali 3, 3. Oksigen 1 kali, oksigen berapa? 6. 6 kali 1. 6 kali 1 ke 1 kali 6 ke samalah nah. Dia ikutlah mana satu awak nak letak. 6 kali 1, 6. Okey, 9. Okey, 9 lepas tu dia ada charge. Dia ada charge positif. Kalau charge positif maksudnya dia kurang kan. So kena tolak 1. Ingat dia negatif tambah positif tolak. So dia akan jadi 8. Okey, ingat hidrogen memang tak akan duduk tengah. So oksigen lah duduk tengah. Oksigen lepas tu hidrogen mengelilingi dia. Okey. So lepas tu tolak berapa? 2, 4, 6. Tolak 6 yang digunakan tinggal lagi 2. Tinggal lagi 2, hidrogen memang tak akan terima, dia dah full dah, so dia akan bagi pada oksigen. That's why dia ada 1 lone pair di atas. Because of positive charge, kita close the bracket dan letak charge positif. Dapat ke tu? Boleh? Okay, so yang ini saya bagi yang melibatkan single bond saja. Now kita tengok sekiranya dia ada double bond. Ini dah salin lah. Okay, sini 1, 2 dah. Okay, ini pun dah, 3 pun dah. Okay, sekarang kita nak tengok step keempat. If a center atom does not have an octet, make a multiple bond. Okay, ini macam mana pula? Okay, kalau dia melibatkan multiple bond, okay, saya tunjuk contoh kat sini lah. A, B, C, D, E, okay, E. Katakan CO2. CO2, carbon dioxide. Okay, cuba awak buat, kira dulu valence dia. Carbon 1 kali 4, 4. Oksigen 6 kali 2, 12. Tak ada charge, so akan jadi 16. Okay, lepas tu siapa duduk tengah? Carbon lah kan? Kalau tak sure tengok periodic table. Boleh buat masa ni boleh lah, exam tak boleh lah. Okay, carbon duduk tengah lah. Okay, tolak berapa? Buat single dulu. Tolak 4, kita dah guna 4 untuk buat tu, tinggal lagi 12. Okay. 12 letak kat oksigen. Dia akan ambil sini 6, sini 6. Sini 6, sini 6, habislah tinggal 12 sama dengan kosong. Jadi habis elektron dia. Habis elektron. Okay, so awak pun dapatlah struktur yang seperti awak tengok sekarang ni, di mana karbon hanya ada single bond kiri dan kanan. Soalannya, adakah ini betul? Adakah ini betul? Okay, jawapannya ini belum lengkap. Ini masih lagi salah. Okay, so dia sebenarnya dia ada beberapa atom yang kita boleh hafal. Okay, ini contoh carbon, nitrogen, oksigen, CNO. CNO ni dia akan buat octet. Octet tu maksudnya dia mesti ada 8 elektron sekeliling dia. Okey, awak hafal dulu, nanti saya akan bagi tahu kenapa dia octet, iaitu kita kena kira formal charge. Formal charge hujung nanti. Awak akan jumpa balik jawapan dia. For now hafal dulu. Okey, so dalam keadaan ini oksigen octet. Sebelah kiri, sebelah kanan both octet, tapi karbon tak octet. So macam mana kita nak pastikan karbon ni octet dan dapat 8? Okey, dia ada 2 cara. Sama ada awak ambil yang ini masukkan dalam ni. Okey, lepas tu awak ambil sebelah kiri dan sebelah kanan. So dia akan dapat macam mana? Dia akan dapat macam ni.
dia akan dapat, okey, sebelah sini dah masuk, jadi dia akan tinggal 2 lone pair sajalah di luar sana. Carbon, sebelah sini asal, ini baru masuk, so oksigen akan ada 2 lone pair. Okey, kita check. Sini oktet, sini oktet, sini oktet. So semua cukup 8 elektron mengelilingi dia. So mungkin struktur ini struktur yang benar. Okay. Ataupun mungkin awak tanya di hati awak ataupun awak tak tanya, saya yang persoalkan, boleh tak kalau dia masuk sebelah sini dengan sebelah sini? Maksudnya jadi macam ni. Yang ini kekal, sini masuk, sini asal, lepas tu masuk atas, masuk bawah. Oksigen sebelah sini ada 1 lone pair, oksigen sebelah sana ada 3 lone pair kekal. So di antara struktur ini A dengan B, kita tengok A ni semua oktet, B pun semua oktet kan? Semua oktet juga. Tapi yang manakah yang paling tepat? Okey, penentuan yang paling tepat kita kena tengok formal charge. Formal charge nanti kita belajar. For now jawapan yang tepat adalah yang ini. Yang ini adalah struktur bagi CO2. Okey, yang atas ni tak tepat sebab dia tak cukup oktet. Okey, maksudnya sekarang ni saya nak highlightkan sekiranya elemen tersebut, atom itu tidak cukup oktet, kita kena oktetkan. Okey, right. Boleh ya? Okey, itu beberapa contoh yang kita tengok pada yang berikutnya. Soalan tutorial nombor 4. Draw the Lewis structure of the following molecules and identify the number of bonding pairs and lone pairs. Okay, so ingat ya, Lewis structure hanya untuk covalent, bukan untuk ionic, hanya untuk covalent ataupun dative covalent. Dative pun adalah kategori covalent juga, so dia ada dalam tu. Okay, Cl2 dan biasanya kalau kita buat Lewis structure yang memerlukan step ni, yang ada center atom. Yang ada center atom. Okay, kalau macam ni Cl2 dengan HBr ni dia tak ada center kan. So dia tak perlu kira teruk-teruk sangat. Kita dah tahu dah dia combine macam ni saja. Okay, just combine macam tu. HBr pun kita tak perlu kira, kita tahu dia combine macam biasa saja. Okay, so untuk klorin ni dia ada one bonding pair yang tengah tu lah, dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lone pairs. Lone pairs tu yang mana? Lone pairs tu yang titik-titik ni. Ini dikira 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang pairs. Okay, HBr dia ada one bonding pair dan dia ada 3 lone pairs. Sinilah 1, 2, 3. Okay, next is ammonia. Kita dah draw sebelum tadi. So bila kita dah tahu structure tu, let's say kan awak jumpa dalam exam, draw the ammonia punya Lewis structure. So benda yang kita dah selalu buat, kita tak payahlah kira-kira lagi because kita dah remember dia punya structure. Okay, so itu satu cara untuk mempercepatkan kita punya jawapan dalam exam. Lebih banyak struktur yang awak jumpa, lebih mudah untuk awak kenal. So practice make perfect lah. Okay, so yang ini dia ada 3 bonding pairs dan 1 lone pairs. Lone pairs di atas ini dia punya bonding dia. Okay, boleh ya? Kalau nak tanya silakan . Okay. Madam, Ya. Yeah. kalau soalan macam ni kan, usually dia berapa markah dalam exam? Dia biasanya sebab dalam exam dia tak ada markah setengah. Maksudnya setiap satu point yang dia tanya, dia contohkan, identify numbers of bonding pairs and lone pairs. So kalau kita nampak ada 3, ada macam 6 ni satu lah jawapan dia, terus kepada jawapan. Dia tak ada markah setengah. Okay. Lagi satu tengok markah. Katakan dekat sini, dia ada dekat sini 6 markah. Dia label 6 markah. Maksudnya kita tahu ini 2, ini 2, ini 2. Macam tu. Cara untuk kita tackle lah. Okay. Okay, thank you madam. Alright, welcome. Okay, seterusnya kita nak belajar
exception to octet rule. Pengecualian. Okay. Right. Selama ini kita belajar tentang octet. Octet maksudnya elektron surrounding dia ada 8. Okay, siapa yang akan sentiasa octet? Carbon, nitrogen, oksigen. Memang tidak pernah tak octet. Dia akan sentiasa octet sebab dalam keadaan octet bacaan formal charge dia kosong ataupun stabil. Okay. Dan ada some of molecule yang dia tak undergo octet, dia kategori ini. Incomplete octet, expanded octet dan odd electron molecule. Kalau octet tu 8, incomplete tu kurang daripada 8. Kurang daripada 8, angka genap. Contohnya 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2 tu adalah hidrogen lah. Okay, 4 ada unsur lain, 6 ada unsur lain. Okay, expanded octet adalah besar daripada 8. Contohnya, biasanya 10 dan 12. 10 dan 12. Okay, odd electron adalah ganjil. Dia boleh lebih atau kurang daripada 8. Sama ada dia adalah biasanya 5, 7 ataupun 9. 5, 7, 9. Dia boleh lebih dan dia boleh kurang tapi dia adalah ganjil. Dan yang paling penting dia ada satu yang tak ada pasangan. Dia ada satu titik yang tak ada pasangan dia macam tu. Okay, so saya baca dekat sini. Central atom has less than 8 valence electron dan elemen yang selalu mengalami incomplete adalah, ini hafal beryllium, boron, aluminium. Tadi awak tahu CNO untuk octet, untuk incomplete ini nama dia. Beryllium, boron, aluminium. Selalu kita hafal bebal. Bebal. Bebal adalah incomplete octet. Okey, kalau kita sambungkanlah. Okey. Next is expanded octet. Center atom has more than 8. Okey, biasanya 10 ataupun 12. Elemen yang boleh undergo expanded adalah elemen dalam period 3. Period 3. Kenapa elemen period 3 boleh sampai expanded octet? Sebab dia ada d orbital. Okay, ingat. Dan biasa yang kita selalu guna phosphorus dan silikon. Klorin pun boleh buat juga sebenarnya. Klorin, iodine, semua-semua tu. Sebab apa? Sebab elemen period 4. Ini period 3, ini period 3, period 3, iodine period 4. Sebab dia period 3 and above yang ada d orbital. D orbital ingat balik chapter 2. Okay, sebab dia ada banyak empty, dia kan ada 5 platform, dia ada banyak ruang untuk dia tambah-tambah elektron. Okay, kemudian odd. Dia ada satu elektron yang tidak ada pasangan, dia mesti odd numbers lah, odd elektron. Biasanya nitrogen ataupun klorin, dia boleh jadi juga. It depends kepada structure given sebenarnya. Okay, so mungkin awak nak terfikir juga, okay, mungkinlah awak tanya kenapa macam bebal ni dia tak boleh octet dan kenapa dia cenderung incomplete? Okay, yang pertama because dia dalam period 2. Period 2 kan tak ada d orbital, jadi dia tak boleh cukup 8. Dan dalam keadaan incomplete ni, satu lagi adalah formal charge dia stable. Stable formal charge. Stable F. Aluminium kita boleh octetkan dia tapi dia tak dapat stable formal charge. Sama juga untuk yang lain-lain ni, phosphorus, sulfur ni, kenapa dia expanded octet? Sebab dia dapat stable formal charge. Contohlah awak kata tak payah pergi 10 pun boleh puan, kita boleh je jadikan dia 8. Boleh jadikan dia 8 tetapi dia tak stable. Okay. Right, ini contoh Be beryllium hydride ni, BeH2. Okay, yang ini kan. Okay, kita cuba buat dia punya Lewis tengok. Kita cuba bincang Lewis. BeH2. Be berapa? Be 1 kali
Be group 2, 2. Hidrogen 2 kali 1, 4 lah. 4 elektron kan. Okay, 4 elektron, Be duduk tengah lah, hidrogen duduk tepi kiri dan kanan. So since dia ada 4, kita guna je dekat sini, habis elektron dia. Tolak 4, tinggal kosong. Okay, lepas tu awak terfikir pula, kenapa tak octet kan puan? Tak boleh octet sebab hidrogen tidak ada lone pairs untuk kita masuk jadikan dia double bond. So beryllium ni betul ke kalau tak octet? Betul, sebab dia memang kategori incomplete. Kita tengok elektron kiri dan kanan ni jumlah dia 4. 4 adalah kategori incomplete octet. Biarkan dia macam tu. Okay. Okay, sulfur pula. Okay, kita buat sulfur. Cuba buat. SF6. Okay, cuba buat SF6. Jangan tengok jawapan, awak buat dulu. Buat pengiraan macam biasa. Sulfur 1 kali 6. Phosphorus 6 kali 7. Negara 7 berapa? Oh, 2. Oh, 2. Lama tak menekan ni. 48. 48 elektron dia. So sulfur duduk tengah sebab fluorine kan paling elektron negatif. Jadi memang takkan duduk tengah lah. Sulfur, so fluorine letak sekeliling. 1, mana letak? 2, 3, 4, 5, 6. Awak letaklah bagi dia taburannya sekata. Okey. Tolak berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sebab ada 6 kan? 36. Tinggal 36. Okey. 36 kita agihkan kepada fluorine. Ya, 6. Tu habislah. 6 kali 6, 36, kosong. Okay. So kita check. Kita dah dapat structure dia, jadi adakah dia betul? Okay. Setiap fluorine octet. Okay, betul lah. Fluorine memang akan octet pun. Okay. Sulfur ni, kita tengok sulfur. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sulfur ni ada sampai 12 elektron sekeliling dia. Betul ke ni? Betul, sebab dia kategori expanded octet. Okay, maksudnya awak jangan risaulah, betul ke ni? Structure saya buat ni nampak pelik, tak apa. As long as awak follow step tu, structure awak betul. Okay, next kita try NO pula. NO. Okay, awak buat dulu. Ni ada apa? NO, nitrogen 5. Jumlahnya 11 elektron. Jumlah pun dah ganjil. Okay. So ini dia tak ada center. So kita letak kiri kanan je lah. Tak ada center kan. Tolak 2 dah guna 9. 9 elektron. So letak oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu lah. So yang ini kalau kita tengok yang saya buat ni. Single bond ni oksigen dah octet. Nitrogen ada 5. Kan, ini 8, ini 5. So ini memang kategori incomplete octet. Tetapi jawapannya adalah yang ada double bond. Yang ada double bond. So kenapa dia cenderung buat double bond instead of single bond? Because of formal charge. So, itu kemudian. Struktur dia adalah yang ada double bond. Kalau dia buat double bond, elektron pada nitrogen tu 7. Jadi dia masih lagi kategori odd elektron. Okay ke tu Aisyah Tulhani, are you Madam, okay? Ya. kalau contohlah kita letak dekat N nitrogen tu dulu untuk fullkan 8, salah ke? Biasanya kita ambil atom yang cenderung octet dulu. Oh,
Ambil oksigen dulu. Okay. Okay, sebab nitrogen dia boleh buat odd kan. Nitrogen pun boleh odd tetapi dia juga kategori odd. Kita ambil yang paling tepat dulu, ambil oksigen. Right? Okay, madam. Okay. Mana dia? Madam, Okay, apa seterusnya nak tanya? saya ya. Kalau atom tu lebih 3, kita nak lukis base structure macam mana? Kalau lebih 3 elektron. 3 atom ada. Okay, kalau 3 atom maksudnya satu atom akan jadi center. Oh, dia tengok sama ke macam step tadi ke? Dia tengok mana positif lagi. Ya, dia kalau dia ada tiga yang berbeza, contohlah ada satu soalan dia bagi SCN, tiga yang berbeza kan. Kalau macam awak ada BeCl tu, so awak nampak Be ni duduk tengah, Cl ni mesti dah duduk tepi kan. Contoh je lah sebab kita dah tahu, satu kita tengok dia punya electron negativity, satu kita dah boleh anggarkan. Okey, kalau dia ada tiga yang berbeza, sama juga awak akan susun ikut electron negativity. Maksudnya dalam kes ni yang lebih elektropositif adalah karbon akan duduk tengah. Sulfur dengan nitrogen akan duduk jadi terminal. Okay? Kita tengok contoh. Alright. Okay, ini soalan tutorial number 6 daripada buku. Saya keluarkan kat sini. Okay, soalannya adalah draw the simplest Lewis structure for each of the following molecules. Comment on any unusual features of the structure based on 3 acceptation to the octet rule. Okay, comment ni dia minta bila awak buat, kalau awak nampak structure tu expanded, you say that expanded octet. Kalau nampak dia odd electron molecule. Itu dia nak komen dia. Okay, so awak cuba buat sekarang. Okay, awak buat ni dah salin kan. Saya nak jalan-jalan kat sini. Triple bond. Bond line. Charge di belakang. Okay, cuba buat. Sementara tu kalau ada nak pergi toilet dulu ke, nak minum air sekejap boleh. Sementara menunggu ramai-ramai buat ni. Teruskan buat saya nak pergi minum air kejap. Mana dia?
Okay. Kita buat yang pertama ya. A. Okay, BeCl2. Be tadi kita dah buat dah Be ni kan. Mana dia? Ni BeCl tapi ni BH. Okay. Be2. Okay, chlorine. Okay, so Be tolak 4 tinggal 12 settle. Okay, itu structure untuk Be. Okay, Be mungkin awak terfikir boleh tak klorin ni, contohlah kan, boleh tak klorin ni dia buat double bond supaya Be tu pun octet. Contoh jadi macam ni. Contohlah. Okay, ni contoh. So ini kan octet tu, kan octet namanya, semua octet. Okay, tetapi ini struktur yang salah, ini struktur yang betul. Kenapa? Sebab satu, kalau kita hafal tadi beryllium ni, Be ni dia memang kategori incomplete octet. Okay, dan dia tak akan buat lebih daripada, dia tak akan buat lah, maksudnya dia mesti jenis incomplete. Okay, itu reason yang pertama kalau kita hafal. Kalau kita nak faham, reasonnya adalah dari segi formal charge. Okay, formal charge kejap lagi. Okay, ini salah, ni betul lah. Tadi. Okay. B. Awak ada sekali ke ni? Ada. Ada madam. Ada. Ada madam. Right. Just make sure saja, sekejap lagi saya cakap sorang-sorang lah. 3. Okay, 7. Ada charge positif, maksudnya tolak 1 tinggal 6. Okay. Karbon duduk tengah lah. 1, 2, 3. 2, 4, 6. Habis. So hidrogen pun dah cukup. Okay, mungkin lagi tiba-tiba pula pertanyaan yang kedua timbul. Tadi puan kata hidrogen mesti sana. Tolak 6, kosong. Okay, tadi puan kata hidrogen mesti octet. Hidrogen, carbon mesti octet. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, carbon ni dia tak boleh octet, nampak tak? Dia habis dah elektron dia dah pakai. Dan hidrogen pula dia tak ada elektron untuk dia sumbangkan untuk kita buat double bond. Jadi kalau itulah saja yang ada, kita terima as it is. Dia bergantung, itu yang saya kata dia bergantung kepada compound. So CH3 itu saja jawapan dia. Dia ada 3 bond, carbon memang tak complete octet. Ini memang struktur yang tak stable lah. Okay, struktur yang tak stable. Dia ada charge tu. Okay, C. NO dah buat dah tadi kan. NO dah buat, so saya tak nak ulang lah. Refer to the next slide. Kita pergi kepada I3. I3. Okay, kita kira dulu. Iodine 3 kali 7. 7 kali 3, 21. 21 dia ada charge negatif tambah 1 jadi 22. Okay, iodine ni dia benda yang sama, jadi kita letak sebaris je lah macam tu. Dia center dia adalah juga iodine. Sebaris je. Okay, so tolak dengan 2, 4. Tolak dengan 4 tinggal 18. Okay. Tolak, 18 bagi bedak dekat, agihkan pada terminal dulu. 6, 12. Tolak 12. Tinggal lagi 6. Okay, banyak lagi 6 tu. Okay. 6 tadi kita kena letak pada center atom. Okay, macam mana kita nak taburkan 6 elektron ni? Tengok Awak tak boleh tabur macam ni. 3, 3. Salah. Sebab elektron dia mesti duduk secara berpasangan. Kan kita belajar dekat chapter 2, dia ada spin-spin dia yang mesti berpasangan tu. Jadi cara nak bahagikan 6 letak macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kenapa atas tu letak 2? Nak letak ada 2 kumpulan, nak letak macam tu because itu reason 4.2.
Okay, dia ada geometri dia. So for now kita ambil dulu. So dia ada charge negatif, letakkan kurungan negatif. Okay, kalau kita tengok iodine terminal both 8 elektron tetapi iodine center dekat sini ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10 elektron mengelilingi dia. So layakkah iodine ni dapat 10? Layaklah sebab iodine kan period, apa iodine? Period 5. Okay kan dia kata period 3 and above, period 3 ke atas dia ada orbital D, has D orbital. So maksudnya dia boleh buat expanded octet. Okay, ini reason yang pertama. Reason yang kedua dari segi formal charge. Okay, dia boleh buat lebih daripada 8. Okay, A, B, C, D, E. Okay, buat E pula. BCl3. B ni berapa? 3. Dalam exam periodic table tidak akan diberi. Maka kalau dah bermula daripada hari ini, awak dah kena belajarlah menghafal berapa valence elektron. Kalau yang kita selalu guna, kita ingatlah. Tapi benda kita jarang-jarang guna, kita tak tahu kan. Jadi kena selalulah jumpa structure tu. Apa tadi? Berapa dia? 3 kali 7. 24. Okay, so letak mana? B berapa? 1, 2, 3. 2, 4, 6. Tolak 6 tinggal 18 kan? 6, 12, 18. Habis elektron dia. So ini sajalah strukturnya. Okay, tak perlu jadikan boron tu double bond sebab dia memang kategori incomplete octet. Jadi biarkan dia macam tu. Kalau awak cuba buat juga, dia jadi struktur yang tak stable. Okay. F. ICl4. Ingat dia yang ada charge kena bracket nah. ICl4. Iodine. Dia pengiraan ni tak ada markah tau. Dia just membantu kita untuk dapatkan struktur yang tepat. Okay. Lima tambah 1, 36. Cl 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Tolak 8 tinggal 24. Tinggal 28 lah. 16 kan 28. So 6, 12, 18, 24. Balance lagi 4. Oh ada balance ni. Okay, balance letak mana 4 ni? So dia kena letak secara berpasangan. Maksudnya kita letak 1, 2, 3, 4 macam tu. Tak kisahlah nak berhadapan ke nak letak kiri kanan. Saya letak berhadapan sebab saya consider repulsion kan, dia mesti menjauhi. So letakkan bracket dan letak negatif. Okay, biarkan macam tu sebab iodine memang boleh lebih daripada 8. Dia memang kategori incomplete. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pun dia boleh pergi sebab dia ada di orbital yang kosong. Yang macam tadi, struktur tadi kita dapat dia 10, ni kita dapat 12 kan? Tak apa, selagi dia dalam kategori incomplete octet dan struktur tu struktur yang betul, kita dah ikut step yang betul, biarkan. Dia boleh lebih daripada tu. Okay, dapat ke semua orang? Boleh ya? Satu lagi, bila awak tengok saya buat ni, saya akan start dengan pengiraan sebab saya nak ajar awak cara-cara yang betul. Mungkin ada antara awak yang macam tak nak lagi buat pengiraan ni, dia nak terus bikin struktur yang betul.
Nak dapat kan? Kalau awak tak biasa buat struktur tu, saya tak cadangkan because awak akan dapat struktur yang salah. Follow the step tu bermula daripada pengiraan, awak confirm dapat yang betul kalau awak faham lah. Okay, so jangan terus sambung-sambung elektron macam kita buat yang simple molekul tu. Awak akan dapat yang salah. Okay, so habis ya, draw simple Lewis structure. Ada banyak lagi latihan, dia kena buat banyak ni sebab structure banyak kalau kita nak kira. Okay, next is, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Tak ada apa lagi? Tak ada. Okay. Next is compare the bond length between single, double and triple. Panjang dia. Single bond ada 1 bonding pairs, double bond 2 bonding pairs, 2 atom share 4 electron, triple bond 3 bonding pairs. Ini contohlah. Single, double, triple. Okay, itu maksud single, double dan triple. Seterusnya, kita nak compare panjang dia. Panjang dan kuat kekuatan dia. Okay, bond length adalah distance between two covalently bond. Bond length adalah distance between nuclei of two covalently bond in atoms or molecule. So, dia jarak antara sini ke sini lah. Okay, so dia bagi dekat sini. Kalau kita tengok jadual di bawah sini, bukan jadual lah yang ini ni. Okay, dari segi panjang dia, didapati triple bond ni lebih pendek. Single bond panjang, double bond sederhana, triple bond pendek. Maksudnya daripada single ke triple dia lebih pendek. Okay, dia akan lebih shorten. Dan dia pendek tapi dia kuat. A higher bond order results in shortened bond length and higher bond energy. Dia pendek tetapi dia lebih kuat. Okay, compared to double and single. Okay, itu bond length. Okay, seterusnya soalan tutorial number 7, define bond length and then compare bond length between single, double and triple. So this is the answer. Bond length is the distance between nuclei of two constantly bonded atoms in a molecule. It is greatest for single bond, less for double bond and the shortest for triple bond. Ikut turutan dia lah. Okay, so ini untuk dah pemahaman awak lah nah. Okay, dah, ini tak ada apa sangat nak explain pun. Okay, kita dah masuk pada formal charge. Okay, yang ni dengar betul-betul. Tadi pun dengar betul-betul juga. Cuma yang ini lagi betul-betul kena dengar. Okay, formal charge tu apa? Formal charge and most plausible Lewis structure. Formal charge is apparent charge on certain atom in Lewis structure used to determine the most plausible structure. Okay, ini awak silalah tandakan. Kegunaan dia untuk menentukan struktur yang paling tepat. Kegunaan dia. To determine the most plausible structure. Menentukan struktur yang paling stabil dan paling tepat. Okay, paling betul lah. Okay, dan formal charge tu adalah charge pada atom. Okay. Untuk formal charge, dia ada formula. Ini formula dia. Formal charge sama dengan valence elektron tolak number of lone pair tambah setengah number of bonding pair. Okay, so salinlah formula tu ada kat sini. Okay, saya tak akan guna formula ni, kita akan guna kaedah yang lebih mudah kejap lagi. Okay, seterusnya adalah yang kedua penting. Characteristic of stable Lewis structure. Okay, tadi kita kata formal charge kegunaan dia adalah untuk menentukan most plausible structure. Okay, macam mana kita nak tentukan? Dia ada ciri-ciri dia. Okay, ciri-ciri dia yang pertama adalah formal charge pada atom tadi mesti approaching zero ataupun zero terus. Nilai bila kita akan kira formal charge, kalau nilai pada atom itu adalah kosong ataupun menghampiri kosong, itu yang lebih baik. Zero atau approaching zero. Okay, nilai dia mesti kecil lah, kata lain. Yang kedua adalah negative formal charge appears on the most electronegative atom. Okay, contohnya klorin adalah atom yang elektronegatif kan. Klorin, fluorin, bromin tu semua sebelah huruf 17 dia adalah negatif.
elektronegatif. So dia akan cenderung untuk dapat kosong ataupun negatif charge. Tapi katakanlah dia dapat positif charge, maksudnya dia tak stable lah. Macam tu. Dan bila kita nak compare antara atom yang lebih elektronegatif, let's say ada dua, klorin dengan bromin, yang mana patut dapat negatif? Yang lebih elektronegatif. Kita tengok contoh. Okay, so dua syarat ini sangat penting untuk awak tentukan yang mana yang lebih plausible. Okay, contohnya kita ada dekat sini. Okay, ini dia. Ini formal charge. Ini contoh formal charge. Ini yang ditulis kat tepi-tepi ni. Yang dalam bracket tu adalah kita tuliskan formal charge bagi setiap atom. Okay. Right. So kita seterusnya kita nak belajar macam mana nak kira formal charge. Okay. Okay. Assign formal charge for each of the atoms in the following structure. Okay. Jom kita kira sama-sama. Ni titik-titik ni lone pen lah. Okay. Kita kira untuk structure A dulu. Saya tukar pen sebab dia sama color dengan tu. Okay, kira yang pertama. Okay. Hidrogen, tak nak hidrogen, carbon dulu. Kita kira carbon kat tengah ni. Okay, kita letak bracket macam tu. Carbon, electron valence dia 4 kan? Satu, awak kena tahu electron valence. Okay, carbon electron valence dia adalah electron valence. Betul lah, electron valence dia 4. So kita tengok yang sekeliling dia. Yang saya tandakan hijau. 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom sekeliling dia. 4 dengan 4 kosong. 4 elektron valent dengan 4 sekeliling, 4 dengan 4 kosong. Nilai dia sama. Okay. Lagi sekali. Karbon sebelah sini pula. Karbon adalah 4 elektron valent. Kita tengok di sekeliling dia. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Jadi dia sepatutnya 4, sekarang dia ada 5. Dia negatif 1. Dapat tak tu? Negatif 1. Sebab dia ada 5 sekeliling, dia sepatutnya 4. Hidrogen, valence dia 1 dan dia memang ada 1 dekat sini kosong. Dia bukan tengok bond yang tengok 2, dia tak kira 2 tu, dia kira kiri dan kanan. Nah, asing-asing. Okay, kita pergi pada B pula. Okay, awak cari dia dekat B. Okay, B ni, iodine ni. Iodine adalah 7. 7 kan? Okay. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kosong. Kosong lah dia. Okay. Right. Sulfur ni pula D. Oksigen dekat sini. Oksigen 6. Simpan dekat kepala 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih negatif 1. Kurungan negatif 1. Kena ada tanda negatif sign. Oksigen sebelah kiri ni. 1, 2, simpan dekat kepala 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dengan 6 kosong. Sulfur simpan dekat kepala 6. 1, 2, 3, 4, 5. Positif 1. Kurang. Okay. Nampak tak? Okay. So katakanlah tadi, soalan mana tadi? Soalan yang sebelum tu kan. Okay, kita ada buat NO. Macam ni. Ni saya nak ajar awak nak tentukan. Mana dia tadi? Hitam. Contoh. Okay, katakan apa tadi kat depan tu? Lupalah. Sekejap ya. Okay, BeCl. BeCl3 tadi. Okay, ya. Okay, BeCl3 tadi kita dah buat. Bukan BeCl3, BeCl3. Okay, tadi saya kata BeCl3 kita terima keadaan seadanya seperti ini. Sebab kita dah hafal dia adalah kategori incomplete octet. Okay, itu untuk structure yang awak hafal. Kalau awak tak hafal macam mana? Okay, contohlah. So awak kata ini awak dapat. Okay, awak dapat macam ni. Adakah dia betul? Lepas tu kawan awak kata, kita boleh octet lah. Okay, kita octet kan. Kenapa tak octet? Benda octet kan. Okay, contohlah.
Kan octet tu lebih stabil. So awak pun tengoklah dia buat macam ni. Dia octet kan macam ni. Okay. So B tu dia octet, A tu dia tak octet. Jadi yang mana yang betul? Okay, kita pun check lah. Ada orang ketiga, okay, mari kita check siapa yang paling tepat. So caranya adalah kira pemecat. Okay, kita kira. Klorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 dengan 7 kosong. Okay, klorin sebelah sini sama kan? 7 juga kosong. Sini pun kosong. So kita nampak klorin semua kosong. Charge yang paling baik adalah kosong. Okay, menghampiri kosong ataupun kosong terus. Okay, B pula. B ni kita tengok. B ni kumpulan 13. Okay, simpan dekat kepala 3. 1, 2, 3. Okay, charge dia kosong. Nampak? Semua atom dia bercharge kosong. Okay, biarkan dulu. Kita pergi dekat structure B pula. Pergi kat structure B. Kita nak buktikan ni. Kita pergi dekat B, kita check sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ni kosong. Sini kosong. Okay, klorin sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positif 1. Dia mula dah. Klorin sama ada kosong ataupun negatif paling baik untuk dia. Okay, boron pula. 3 simpan kat kepala. 1, 2, 3, 4. 4 negatif 1. So tengok charge dia. Antara A dengan B, mana charge yang paling baik? Alia, mana charge paling baik? A. Alia ada tak ni? A lah. So A lah. A is the most plausible, macam ni dia plausible structure for BCl3. Situlah bagi reason. Because it has all zero formal charge for each atom. All zero. Sebab tu tadi kita tak akan ambil dia double bond. Sebab 1 kita dah hafal, 2 kita boleh buktikan melalui formal charge. Okay, jelas ke? Jelas, madam. Boleh ya? Okay, sama juga sama macam konsep yang tadi ni. Mana dia? Ni sama juga yang ni. Ini. NO sama ada nak single atau double. Mari kita kira kat sini. Okay, NO. Ni saya dah dengan anggapan kita terdapat membuat Lewis structure yang betul lah. Okay, sama ada pilihan A atau pilihan B. Dua-dua ni odd electron. Pilihan A atau pilihan B. Yang mana yang paling tepat untuk Lewis structure bagi NO. So kita pun ambil lah kira. Mari kita kira sama-sama. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 1. 1, 2, 3, 4. Positif 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Kosong. B lah cantik. Okay. Semua zero formal charge. Okay. Sama juga tadi masa kita buat structure untuk CO kan. CO tadi. Okay. Dia ada 3 pilihan. Satu yang awak belum completekan, katakan ini awak letak sebagai pilihan pertama. Pilihan kedua sama ada awak buat single, double kiri kanan. Yang itu sebenarnya tak jadi pilihan sebab dia tak octet. Tak boleh. Ini tak octet langsung. Tak cantik langsung. Kalau awak kira memang out terus dia punya formal charge. Antara ini ataupun antara awak nak buat triple single. Nak pilih A atau nak pilih B. Kita kira formal charge. Okay, jom kita kira. Karbon kosong, ini kosong, ini kosong. Inilah jawapan dia. Yang ini negatif 1, ini kosong. 2, 3, 4, 5, positif 1. So jawapan dia A, lebih baik single double daripada triple single. Okay. Apa lagi nak beritahu tak? Lagi apa lagi tak? Ida. Okay. Oh, satu lagi. Kalau dia ada charge dari segi penulisan. Sekejap Dari segi penulisan contohnya. Okay, I
I3 minus. Okey, contohnya saya ambil kat sini. I3 minus tadi, okey. I3 minus kalau kita buat Lewis structure, tengok sini. Jangan mengantuk lagi. Okay, kalau ini kita buat Lewis structure macam gini kan. So kita letak bracket dan negative chart sebab kita tak mengira formal chart. This is the Lewis structure. Katakanlah kita nak kira formal chart. So kalau kita kira letak formal chart, tak perlu bracket lagi. Dia akan jadi macam ni. Ini cara penulisan. Okay, kalau ada formal chart, tak perlu letak bracket. Okay, kita kira formal chart dia. Aidin 2467 kosong. Sama ada nak letak atas atau bawah tapi berhampiran dengan atom tersebut lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kosong. 6, 7, 8 negatif 1. So letak macam tu. Letak di bawah ataupun di atas. Tapi bila kita dah letak benda ni tak perlu bracketkan lagi. Itu cara penulisan. Okay? Right. So seterusnya nombor 8 dah awak cuba buat sendirilah. Determine the formal charge for each atom in the following molecule. Cuba draw. Resonant. Okay, last question. Soalan tutorial nombor 10. Cuba buat. Okay, soalan ni mari kita baca satu. The two resonance structure NOCl are as follows. Okay, ini yang contoh kawan awak tanya tadi. Katakan dia ada bagi, let's say lah dia ada bagi, contoh dekat sini NOCl. Kita ada N, kita ada O, kita ada Cl. So maybe awak rasa confused nak letak N kat tengah ke O dekat tengah ke kan. So awak pun try and error. So that's why dia ada dua structure P dengan structure Q. Di mana dia letak terminal dan center yang berbeza. Dia ada NOCl dan ONCl. Okey, ini soalan tu sajalah. Sepatutnya dia kena letak siapa kat tengah? Kena letak N dekat tengah sepatutnya. Sebab N lebih elektropositif. Okey, tapi ini dia saja dia bagi situasi ini. So macam mana kita nak tentukan struktur yang paling stabil? Okay, kita tengok arahan yang pertama. Determine formal charge for each atom in both P and Q. Kemudian barulah kita tentukan most possible and explain. Okay, awak kira dulu formal charge. Kenapa dia bagi salah macam ni? Tak boleh ambil lah yang ni. Saya ubah soalan Sat, saya ubah soalan. Structure P, kalau dia ambil ini O, O ni salah. Dia kena ambil macam ni. Sama ada dia nak letak N tu triple pada sini atau pada sana. Dia kena buat macam ni. Dia kena letak sini yang double. Center atom mesti sama. Untuk kita bandingkan, dia tak boleh pakai center atom yang berbeza tau. Sekejap saya nak ubah soalan ni, tak nak pakai yang ni, saya ubah structure P. Sebab yang ni dia dah out dah, dia jadi center atom tak sama langsung, kita tak boleh compare. Soalan salah. Okay, kita ubah double bond sebelah klorin. Sama ada awak nak letak double bond sebelah klorin atau double bond sebelah oksigen. Beza dari segi kedudukan double bond, yang mana yang paling betul. Ini betul. Okay, kira. Okay, saya nak panggil nama lah pula. Mari dengar jawapan daripada Muhammad Amir. Structure Q. Amir? Ya, madam. Okey, cuba kira formal charge untuk structure Q mula daripada O. Oksigen.
Formal charge O 0 kan? Okey. Seterusnya. Untuk N dia punya formal charge 0 juga kan madam? Ya, betul. Klorin. Positif 3. Salah. Klorin berapa? Klorin 1 kan? Klorin valence dia 7 kan? Jadi berapa dot berada sekeliling dia? Berapa elektron sekeliling dia? 6. Sini. Satu lagi ni kat sini yang saya merahkan tu. Dia kira juga. Ada 7. Jadi? 1. Jadi kosong lah. Kosong. Kosong juga sebab klorin kan valence dia 7. Okay, kita simpan dekat kepala 7. Lepas tu kita kira elektron yang mengelilingi dia. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang bond ni kita ambil yang sebelah dia, 7. So kalau 7 dengan 7 sama kosong. Okay. Alright, thank you Amir. Okay, seterusnya structure P, saya nak dengar jawapan Lewis structure formal charge dia daripada Junhan. Okay, O -1. Okay. And 0. Okay. Chlorine +1. Alright, thank you. So betul. So yang pertama kita dah tentukan formal charge. So letak macam ni ya, sama ada atas bawah, you have to put in bracket and also the negative and positive sign. Okay. Next is soalan B. Determine the most plausible structure and explain. Okay, mari kita dengar daripada Tanushri. Yes, madam. Okay, structure yang paling stable? Structure Q. Okay, betul. So kita kata Q is the most plausible structure. Okay, can you explain why? Anushri, explain why? Because all 0 form charge for each atom. Okay, because it has, or you can say because it has all 0 formal charge. Okay, all 0 formal charge. Sebab all tu sebab kosong. Kalau tidak semuanya kosong, kita boleh, kalau ada negatif ke kita kata approaching 0. Okay. Okay, so kita dah kira formal charge bagi setiap satu. Satu lagi kita boleh kira total formal charge. Kalau total formal charge kita jumlahkan semua. Tapi total formal charge biasanya dia sama dengan atom yang ada charge. Itu lain cerita pula. Okay, so itu sajalah untuk hari ini. Sekejap. Sebelum kita habis, next class kita masuk resonance. Okay, sebelum tu kita buat conclusion untuk hari ini. Sekejap ya. Conclusion. Di mana? Okay, conclusion untuk hari ini. Okay, untuk hari ini sampai mana kita dah belajar? Yang pertama adalah draw Lewis structure for covalent single, double and triple bond. Kita dah melukis tadi. Saya dah bagi 4 ke 5 step tadi. 4 step kot, ada 4 step yang to follow. Macam mana nak jadikan dia single, double or triple adalah kita tengok keadaan octetnya, perlukan octet, perlukan incomplete ataupun perlukan expanded ataupun odd saja. Okay. E, compare bond length, ini pun kita dah buat. Triple yang paling pendek dan paling kuat. Okay. F, determine formal charge for the most possible Lewis structure pun kita dah buat. Okay. Formal charge, cara nak kira saya dah ajar. Dan macam mana kita nak tentukan most possible, kita ada 2 syarat. Yang pertama, dia mesti approaching 0 ataupun most 0 formal charge. Yang kedua adalah negative charge on most electronegative atom. Syarat kedua tu saya tak tunjuk contoh lagi. Saya baru tunjuk syarat yang pertama. Okay, G,
Ni ada sikit lagi lah nak sambung. G, explain the acceptation of octet. Okay, kita ada incomplete, expanded dan odd electron. Saya dah explain. So next class akan kita masuk konsep resonan. Resonan dan sikit lagi dari segi formal charge. Dua ni lagi. Right? Okay, next class tu minggu depan. Lambat lagi lah nak masuk pun. Okay, so itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan? Faham ke tidak hari ini belajar? Faham, madam. Faham. Faham, madam. Alhamdulillah. Nanti saya nak lebih saya kena buat latihan. Nanti saya cari soalan latihan. Hantar. Mana dia nak tekan apa tadi? Stop presenting. Kena hapuskan dia.